Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan jawapan modul bagi bab 2 bahagian B. Sebelum ni kita dah bincang soalan objektif dan juga bahagian A kertas 2. Dan sekarang kita pergi pada bahagian B. Cikgu bagi dalam bentuk PowerPoint dan juga sedikit penerangan lah. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, kalau awak tengok soalan yang pertama ni, kalau ikut format SPM, ini adalah soalan bagi bahagian C sebenarnya. Ini sebenarnya bahagian C. Bentuk soalan ni adalah bahagian C. Di mana bahagian C awak wajib menjawab soalan tersebut. Dia bukan tiada soalan pilihan lah. Diberi satu soalan dan wajib menjawab. Dengan markah 20 markah dalam masa 30 minit. Okey, tengok soalan 1. Macam mana bentuk soalan bahagian C ni. Okey. Pertama sekali bila awak dapat soalan, pastikan awak baca dengan teliti dan awak boleh highlightkan maklumat yang diberi. Kalau kita tengok, diberi sini soalan 1, rajah 6.1 menunjukkan kesan seorang penerjun yang jatuh dari tempat yang tinggi ke tanah apabila payung terjun tidak terbuka. Rajah 6.2 pula menunjukkan seorang penerjun lain punya jisim yang sama, jatuh dari ketinggian yang sama tapi dengan payung terjun terbuka. 6.1 payung terjunnya tidak terbuka, 6.2 payung terjunnya terbuka. Ketinggiannya sama dan jisim mereka berdua juga sama. Itu poin yang awak dapat. Awak tengok soalan bentuk soalan A. Untuk soalan A, apakah maksud daya impuls? Selalunya kalau soalan yang pertama ni mesti akan ditanya soalan definisi lah. Definisi dalam apa-apa saja konsep fizik. Di sini ditanya tentang daya impuls. Jadi daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Cuma cikgu nak ingatkan, dalam SPM awak jangan beri jawapan dalam bentuk formula lah kalau untuk daya impuls. Maksudnya jangan tak perlu tulis macam ni. Kita tak mahu macam ni. Awak tulis dalam bentuk ayat, iaitu kadar perubahan momentum. Sebab kita tahu daya impuls ada formula dia. Tapi awak tulis dalam bentuk ayat kalau untuk maksud definisi. Untuk bahagian soalan B pula, selalunya bahagian B, bentuk soalannya adalah soalan perbandingan. Bandingkan. Bandingkan. Jadi untuk bandingkan ni selalunya 5 markah. Selalu yang pertamanya dia akan ada 3 perbandingan. Awak tengok. Bandingkan pecutan, daya impuls dan masa impak. Ada 3. Kemudian yang 2 markah lagi selalunya hubung kait. Ini yang keempat. Hubung kait daya impuls dengan masa impak. Kemudian kesimpulan hubungan antara pecutan dan daya impuls. Ini yang kelima. Jadi kita tengok apa jawapan yang pertama. Pertama sekali kita bandingkan pecutan. Jadi kita tahu pecutan 6.1 lebih besar lah sebab payung terjunnya tak terbuka. Jadi dia akan turun dengan lebih laju. Jadi pecutan rajah 6.1 lebih besar dari rajah 6.2. Manakala daya impuls pula 6.1 lebih besar dari rajah 6.2. Yang ketiga, masa impak dalam rajah 6.1 lebih singkat dari rajah 6.2. Ini awak akan boleh jawab kalau awak ada pengetahuan tentang daya impuls. Awak tahu apa itu daya impuls, awak boleh jawab perbandingan ni dengan betul. Kemudian yang keempat baru kita jawab tentang hubung kait. Hubung kait antara masa impak dengan daya impuls. Jadi kita tengok balik perbandingan yang kita tulis kalau awak tak boleh nak jawab. Awak tengok balik perbandingan awak. Jadi kita tengok apabila masa impak berkurang, daya impuls akan bertambah. Dan apabila pecutan bertambah, daya impuls bertambah. Itu hubungan yang kelima. Untuk markah yang kelima. Cikgu nak pesan kat sini, bila buat perbandingan ni sama ada kita nyatakan sesuatu tu lebih besar, lebih tinggi ke. Kalau besar lawannya kecil. Kalau tinggi lawan dia rendah. Buat perbandingan lah.
Ataupun satu lagi yang pelajar selalu lupa, bila perbandingan ni juga boleh jadi antara dua rajah itu dia sama. Okay, jangan lupa. Perbandingan ni sama pun diterima. Dikira pakai. Okay, jadi perhatikan rajah betul-betul. Buat perbandingan yang betul. Okay. Jadi di sini awak akan dapat 5 markah. Ya. Okay, kita pergi pada seterusnya kita pergi pada soalan C. Okay. Soalan C, selalunya soalan C ni adalah soalan mengenai prinsip kerja. Rajah 63 menunjukkan satu lesung batu. Terangkan bagaimana alu dan lesung dapat digunakan untuk menghancurkan makanan dengan mudah. Okay. Kebiasaannya soalan ini adalah 4 markah lah, prinsip kerja. Dan selalunya soalan C dengan B ni kadang-kadang C dulu, kemudian soalan B pula yang tadi tu. Tapi dia dalam satu soalan yang sama lah. Mesti ada satu soalan prinsip kerja. Dan tadi mengenai daya impuls dan selalunya ia berkait lah. Okay, kita tengok macam mana nak jawab kalau tentang prinsip kerja. Okay, pertama sekali bila awak dapat situasi ni, awak kena pastilah apa prinsip kerja yang digunakan di sini. Jadi kita tahu prinsip kerja yang digunakan di sini adalah daya impuls. Okey, jadi kena ada 4 markah lah di sini. Okey, pertama sekali kita tahu macam mana kita nak menghancurkan makanan tersebut. Yang pastinya kita tahu bila guna lesung batu ni, pergerakan alu dia kena pantas. Okey, kita kena pergerakan alu yang pantas, mesti pantas. Okey. Sebab apa nak pantas? Dapat mengurangkan masa impact. Okey. So ni satu, ni satu. Okey, pergerakan alu yang pantas dapat mengurangkan masa impact. Jadi daripada persamaan daya impuls, okey, kita dapat apabila masa impact singkat, masa impact tadi singkat, daya impuls yang besar dihasilkan. Daya impuls yang besar akan dihasilkan. Okay. Dan apabila daya impuls yang besar dapat dihasilkan, apa yang terjadi pada makanan? Makanan dapat dihancurkan dengan mudah disebabkan daya yang besar. Jadi kat situ ada 4 markah di situ. Okay. Kita nak hasilkan masa yang singkat, jadi pergerakan alu perlu pantas. Dan bila masa yang singkat dapat dihasilkan, daya impuls yang besar dapat dihasilkan. Bila daya impuls yang besar dapat dihasilkan, ia menyebabkan makanan dapat dihancurkan dengan mudah. Okay. Jadi kalau soalan A, B, C tadi, semua tadi kita dah dapat 10 markah. Okay, 10 markah. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya, rajah 6.4 menunjukkan satu model penanam cerucuk yang digunakan pada satu tapak pembinaan bangunan. Anda digendaki mengubah suai reka bentuk model penanam cerucuk itu supaya kerja untuk menanam cerucuk di kawasan pembinaan menjadi lebih berkesan. Okay, selalunya soalan D ni adalah ubah suai. Pengubah suaian. Kalau awak tingkatan 3 dulu ada kan, kena ubah suai. Satu soalan yang awak kena reka bentuk, melukis. Okay, sekarang kalau dalam fizik ni awak kena digendaki menjadi macam sekarang ni menjadi seorang jurutera, nak ubah suai reka bentuk model penanam cerucuk supaya apa? Kita tengok nak apa? Dia nak menanam cerucuk di kawasan pembinaan. Jadi apa ciri-ciri yang perlu ada pada model tersebut? Okay, kita tengok apa yang diminta. Okay, dia dah nyatakan apa aspek-aspek pengubah suaian yang perlu ada. Okay. Pertama, dia nak dari segi jisim. Okay, jisim pelantak cerucuk. Kedua, ketinggian maksimum dari cerucuk. Ketiga, kekerasan pelantak perucuk. Okay, dan keempat, kuasa enjin crane. Dan kelima, bentuk cerucuk. So, kat sini dah cukup 5 poin. Okay, sebab apa perlu 5 sahaja? 5 sahaja sebabnya kita perlukan 10 markah. Okay. Dan bila jawab soalan ni, kita perlu ada nyatakan dan terangkan. So, nyatakan adalah pengubah suaian. Kemudian terangkan adalah alasan awak. Kenapa awak nyatakan ciri tersebut. Perlu ada. Okay. Jadi, kat sini, bahagian sini 5 markah. Sini 5 markah. Jadi, awak akan dapat 10. Okay. Tengok soalan yang
ciri yang pertama, jisim pelantak cerucuk. So, bila sebut jisim ni sama ada kita perlu nyatakan besar atau kecil lah. Okay, jadi kalau untuk pelantak cerucuk ni, kita mestilah ambil besar lah. Yang sesuai besar lah. Kenapa nak besar? Beri alasan. Dapat membekalkan daya yang besar. Sebab kita nak hasilkan daya yang besar untuk menanam cerucuk. Okey, ketinggian pula. Ketinggian maksimum. Bila sebut ketinggi, mestilah kita nak nyatakan sama ada ketinggiannya nak tinggi ke ataupun rendah. Jadi ketinggiannya mestilah tinggi. Sebab apa nak tinggi? Kita nak hasilkan tenaga keupayaan yang tinggi. Okey, nak tenaga yang tinggi. Okey. Dan ketiga, pelantak cerucuk, kekerasan. Jadi bila tanya kekerasan, so kita nak yang lebih keras ataupun lembut. Jadi kita untuk yang sesuai adalah keras. Sebab apa nak keras? Sebab kita nak masa impact singkat. Sebab kita nak hasilkan daya yang besar. Jadi masa impact singkat. So pelantak cerucuk mestilah keras. Okey, kuasa enjin pula. Kuasa pun sama. Kita nak yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ataupun besar, kecil pun boleh guna juga. Okey, so tinggi sebab apa? Nak lebih banyak kerja dapat dilakukan lah. Okey, dan bentuk cerucuk, okey, kita nak yang tajam. Sebab apa? Mudah ditenggelamkan ataupun dapat menghasilkan tekanan yang tinggi. Baru mudah untuk dicucuk lah. Ke dalam tanah kan. Okey, jadi untuk soalan ni cikgu nak ingatkan awak. Okey, soalan bahagian ni tolong biasakan diri buat jawab soalan ni dalam bentuk jadual. Ni jadual, buat dalam bentuk jadual. Supaya mudah pemeriksa memeriksa jawapan anda dan nampak ada 5 pengubahsuaian dan 5 alasan. So dia nampak kat situ 10 markah dah kat situ. Okey. Jadi ini bentuk soalan bahagian C ya. Ini sebenarnya bahagian C dalam format SPM. Okey, kita tengok. Okey. Untuk soalan nombor 2 ni, ini sebenarnya soalan bahagian B sebenarnya. So bila bahagian B ada 2 soalan, pilih 1. Okey, 2 soalan pilih 1. Okey, macam mana bentuk soalan bahagian B ni? Dia lebih kurang sama macam soalan bahagian C. Cuma dia ada perbezaan sedikit saja. Okay, awak tengok apa beza dia. Okay, untuk soalan bahagian B ni, yang pertama dia sama. A ni. Dia mesti soalan definisi juga. Okay, mesti ada satu soalan definisi. Okay, kalau awak tengok yang ni, okay, ni soalan pertama, apakah dimasukkan dengan laju? Iaitu kadar perubahan jarak. Jangan letak formula laju V sama juga dengan sesaran bahagi bukan sesaran sebab ni laju laju dia bukan sesaran, dia jarak lah. Jarak awak jawab, awak tulis jarak, awak buat letak formula macam ni, jarak bahagi masa. Tak mau. Okey, kita tak mau dalam bentuk formula, kena nyatakan dalam bentuk ayat iaitu kadar perubahan jarak. Kalau hal laju, kadar perubahan sesaran. Okey. Soalan B pula, lukiskan graf hal laju masa yang menunjukkan pergerakan sebuah kereta. Okey, dia ada 3 diminta. Yang pertama hal laju sekata. Okey, hal laju sekata, kemudian pecutan sekata diikuti dengan nyah pecutan sekata. So 3 markah dari situ sehingga berhenti, akhirnya berhenti. Jadi bila kita lukis graf, okay, awak nampak yang pertama sekali, okay, garisan mendatar. Okay, garisan mendatar. Ini adalah hal laju seragam. Kemudian bila sekata tu seragam, pecutan sekata, dia akan meningkat, hal laju akan meningkat dengan sekata, garis lurus. Okay, kemudian yang pecutan, hal laju akan berkurang dalam garis lurus. Sebab apa garis lurus? Sebab sekata hingga kosong lah. Okay.
Okey, so dapat 3 markah. Ini tak perlu tulis pun tak apa. Ini tak apalah, ini penerangan saja. Ini pun dah 3 markah dah. Okey, sebab dia nak suruh lukis. Okey, dia tak suruh nyatakan. Okey. Jadi untuk seterusnya, yang ini soalan ni. Ini beza dengan bahagian C tadi ya. Okay, dia ada satu, kalau tadi bahagian C, awak kena mengubah suai. Mereka mengubah suai. Untuk soalan bahagian B ni pula, ada satu soalan awak perlu membuat pilihan. Okay, diberi dalam satu pertandingan lumba kereta, ada 4 jenis kereta, A, B, C, D. Okay, terdapat ciri-cirinya, diberi dalam bentuk jadual. Terangkan kesesuaian setiap ciri dalam jadual 1 dan tentukan jenama kereta yang paling sesuai. Digunakan sebagai kereta lumba. Dia nak kereta lumba. Bukan kereta yang ada ciri keselamatan di jalan raya. Tak. Saya ni nak kereta lumba. Itu dia. Macam mana nak jawab soalan ni? Dia sama macam soalan bahagian B. Satu, cikgu pesan buat jadual lah. Satu, cikgu pesan kat pelajar buat jadual supaya lebih kemas, lebih mudah untuk memeriksa jawapan awak. Nak buat dalam esei sebenarnya boleh. Buat dalam ayat karangan. Tapi dia menyukarkan pemeriksa untuk mencari jawapan awak. Jadi kalau dalam ni jelas nampak, dalam jadual nampak kat mana markah awak. Dia pun akan jumpalah poin yang awak nak tulis. Kalau dalam karangan tu, kita takut ada jawapan awak tu ada yang tertinggal. Okay. Jadi kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Kita nak pilih yang untuk kereta lumba. Okay. Pertama sekali dalam petak jadual awak ni kena ada, kadang cikgu minta pelajar suruh buat dalam 2 kotak pun boleh. Kalau setakat ini buat dalam, kalau cikgu satu kanan cikgu suruh buat dalam 2 kolom sahaja. Ini dia buat 3 kolom pun boleh. Okey, kalau 2 kolom pun boleh. Maksudnya yang ini gabung sekali saja. Aspek dengan ciri ni selalu kadang pelajar gabung sekali. Maksudnya okey, untuk masa bertindak balas. Okay, masa bertindak balas, kita pilih mana masa bertindak balas yang sesuai. Cikgu pesan kat pelajar jangan tulis nombor. Okey, kita nak pilih ciri dia, kita tulis. Kita nak masa yang macam mana? Nak lebih panjang atau singkat? Okey. Jadi kita pilih singkat. Jangan tulis awak tengok kita nak masa yang pendek. So awak tulis kita pilih 0.2. Ni salah. Awak tulis masa bertindak balas 0.2. Maksudnya awak dah pilih terus C. Okey, awak dah terus buat pilihan kalau awak letak nombor. Tak. Sebab kita nak tengok kesesuaian keempat-empat ciri. Jadi kita nyatakan saja kita nak masa tu singkat atau panjang. Okay, sebab apa kita nak singkat? Nak kesan, cepat mengesan, isyarat. Okay, jenis brake pula. Kita pilih ABS. Macam ni kita kena nyatakanlah sebab ada 2 ciri saja. Iaitu udara dengan ABS. Jadi nyatakan salah satu lah sebab dia 2 pilihan. So kita pilih satu ABS. Sebab apa? Nak mengelakkan dari tergelincir. Okey. Dan ketiga, daya tujahan enjin. Kita nak macam mana daya tujahan enjin yang tinggi. Jangan nyatakanlah nak 13.5 sebab dia ada banyak nilai, ada 4. Kalau awak tulis satu yang tinggi, kata awak ambil tinggi 16. So tadi yang masa awak dah pilih C. Yang enjin daya tujahan awak pilih D. So dia dah keliru kat situ. Jadi so kita cuma nyatakan saja daya tujahan enjin yang tinggi. Okay, sebab apa? Kita nak lebih kuasa ataupun kita nak tambah pecutan. Okay, bentuk kereta, bentuk aerodinamik lah sebab nak berlumba kan, nak kurangkan rintangan udara. Jadi kalau awak tengok sini 4 markah, sini 4 markah. So 8. Okay, bila kita dah cukup ciri ni, ada 4. Baru kita pilih mana yang sesuai, yang masa dia singkat, jenis brake ABS, daya tujahan enjin tinggi dan aerodinamik. So yang paling sesuai sekali adalah C. Kalau kita pilih D, kita tengok masa tindak balas dia tinggi.
jenis brake dia udara tak sesuai, walaupun daya tujahan enjin dia tinggi dan dia aerodinamik, tapi yang lain tu tak sesuai. So kita ambil yang paling sesuai adalah C. So bila awak jawab ni, awak jawab C, ini 1 markah. Dan yang ini kena tulis kerana apa? Kerana mempunyai masa tindak balan yang singkat, ABS, daya tujah yang tinggi dan bentuk kereta yang aerodinamik. Maksudnya awak nyatakan balik keempat-empat ciri tadi. Kerana apa? 4 ciri yang dipilih. Jadi 4 ciri yang awak pilih tu awak tulis balik. So dapat yang ni 1 markah. Jadi total 8 campur 2 dapat 10 markah. Okay. Jadi ini bentuk soalan bahagian B, 10 markah. Okay. Dan akhir sekali dia akan ada satu soalan pengiraan. Kadang-kadang soalan ni dekat atas, yang soalan tadi tu dekat bawah. Ikutlah pada soalan. Tapi nak cukupkan markah bagi 20, ada satu soalan pengiraan untuk bahagian B ni. Okey, ini soalan graf hal laju masa. Okey, untuk soalan pertama ni dia minta suruh cari sesaran. So kalau sesaran luar di bawah graf lah. Okey, ada 2 segitiga. So kita dapat 10. Kemudian pecutan kereta daripada 0 hingga 5. Sebab ini graf hal laju masa, jadi kita ambil kecerunan graf terus. So dapat ini 0.8 dan seterusnya. Daya yang bertindak kita tahu formula F sama juga dengan MA. So M dah tahu 800 kg, pecutan dah dapat. So kita dapat F 940 Newton. Okay. Cikgu harap dengan adanya penerangan ni lebih mudah untuk awak memahami cara menjawab kertas 2 bahagian B dan juga C. Okay. Sekian. Terima kasih.